Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Wazari Wazir. Kali ini kita jumpa lagi. Dan untuk perkongsian kali ini saya nak cerita, orang kata pun nak just kongsi, orang kata pengetahuan atau maklumat ringkas tentang fotojournalism secara general lah. Tapi sebelum tu saya nak tunjuk dulu gambar ikonik Merdeka ni. Mungkin ramai yang kenal tentang gambar ni kan. Gambar masa Tunku Abdul Rahman laungkan Merdeka di Stadium Merdeka ni. Okey. Cuma mungkin tak ramai tahu siapa jurufoto yang merakam gambar ni, ataupun daripada jabatan atau agensi ataupun unit mana yang merakam gambar sejarah ni lah. Cuma yang tu kita kena tunggu nanti lah. Nanti dalam video ni nanti saya akan kongsikan siapakah gerangan jurufoto yang merakam gambar ikonik bersejarah yang boleh dikatakan semua orang kenal lah, dalam buku sekolah ada, semua ada, cuma orang tak tahu siapa yang merakam gambar tu. Okey, tunggu sampai habis video nanti. Okey, sebelum tu nak cerita tentang secara tentang fotojournalism. Nak tengok teks ni, takut tersilap ni kan. Semalam pun hari tu pun dah tersilap lah. Okey, fotojournalism ni secara ringkasnya adalah medium penyampaian berita yang menggunakan gambar atau imej. Biasanya melibatkan foto dan jurnalism, kewartawanan lah. Maksudnya dia mesti melibatkan gambar dan juga medium penulisan lah, sama ada caption ringkas ataupun mungkin story yang panjang lah. Okey, itu secara amnya lah. Maksudnya secara amnya fotojournalism ni adalah salah satu cabang ataupun genre fotografi yang mana digunakan gambar tersebut untuk menyampaikan cerita, berita, maklumat ataupun informasi tentang sesuatu keadaan itulah. Kalau wartawan dia lebih kepada medium penulisan, tapi kalau fotojournalism ataupun orang sebut foto kewartawanan, dia menggabungkan gambar dan juga medium penulisan ni lah. Cuma ada setengah orang kata, ada setengah orang kata, bukan kata lah, maksudnya gambar tu yang bagus tak perlu caption lah. Ada setengah orang kata gambar, orang kata apa, sekeping gambar, macam mana nak cakap, sekeping gambar tu macam boleh diwakili oleh 1000 patah perkataan lah. 1000 picture paint a 1000 story. Maksudnya satu keping gambar tu boleh melukis atau menggambarkan pelbagai keadaan. Pasal tu lah kena adanya caption. Caption maksudnya caption ringkas lah. Ni saya campur-campur lah kan. Caption ringkas ni maksudnya contoh macam ni lah. Contoh kalau kita tengok ada satu gambar tu, gambar kebakaran lah. Kebakaran, contoh ada seorang tua ke, makcik ke, dia menangis, belakang dia ada rumah terbakar. Kalau orang tengok, orang secara orang general, orang nampak, orang faham lah. Orang faham maksudnya, okey, dia menangis sebab rumah dia terbakar. Mungkin rumah dia terbakar, tapi orang tak tahu rumah dia, rumah sewa dia, rumah jiran dia. Lagi satu orang tak tahu di mana tempat kejadian itu berlaku, bila, apakah melibatkan kehilangan nyawa, dan bagaimana respon daripada pihak berkuasa. Maksudnya bomba datang bila, kejadian itu bagaimana kan, adakah rumah dia sahaja yang terbakar ataupun bukan rumah dia. Dan benda-benda tu dia memerlukan sedikit penulisan lah. Dan gambar tu tak boleh dibiarkan berbicara sendiri. Pasal kalau kita biarkan letak gambar saja tanpa sebutan caption ataupun penulisan, orang akan buat pelbagai andaian kan. Mungkin benda tu mungkin boleh berlaku di negara jiran, pasal orang muka kita sama kan. Mungkin gambar tu mungkin berlaku dah 10 tahun lepas. So benda tu, kalau fotojournalism ni dia mesti melibatkan foto dan juga journalism ni, kewartawanan ni mesti melibatkan penulisan lah, medium penulisan lah. Kalau untuk gambar still kan, kalau video tu mungkin orang bercakap. Dan dia, fotojournalism ni, dia cabang, genre fotojournalism ni salah satu cabang fotografi yang agak luas. Luas ni maksudnya dalam fotojournalism juga ada sport fotografi, ada street fotografi, ada travel fotografi, ada makro fotografi. Maksudnya orang yang fotojournalism ni dia boleh buat juga kerja makro. Macam fotojournalism ni kadang-kadang, contohlah, malam tadi dia shoot sport, ada perlawanan badminton di stadium Bukit Jalil kan. Esok pagi mungkin dia diarahkan oleh bos dia pula kena pergi mahkamah untuk ambil gambar breaking news, ataupun dia kena ambil gambar orang kata gambar pasar ke, gambar orang
ataupun suasana hari raya ke kan. Dia maksudnya dia pelbagai. Dia kadang-kadang bos dia suruh pergi ambil gambar landscape pula, pemandangan, mungkin ada sebuah negeri atau tempat nak promosikan tempat dia tu, dan dia jemput wartawan dan dia pun kena jadi jurufoto macam travel fotografi, walaupun bukanlah bidang pengkhususan dia, tapi dia boleh buat kerja tu. Maksudnya bidang fotojournalism ni dia luas. Street pun ya juga, street memang banyak lah macam kehidupan orang di sana sini kan, di Kuala Lumpur. Itu pun salah satu cabang, bukan cabang, salah satu gambar ataupun subjek yang boleh dirakam oleh fotografer yang dinamakan fotojurnalis lah. Fotojurnalis ni maksudnya orang juru gambar yang mengamalkan, itulah, yang mengamalkan dia ambil gambar untuk menyampaikan story. Berbeza dengan juru foto macam landscape kan, dia mungkin untuk jual gambar lah, untuk buat kalender, untuk simpanan sendiri kan. Macam wedding photographer, dia mungkin khusus dia kepada bisnes. Dan juru foto wartawan juga, ataupun fotojurnalis juga, dia juga boleh jadi macam wedding photographer, walaupun bukanlah full time. Maksudnya wedding photographer ni kadang-kadang ada jemputan, ada VVIP, ataupun VVIP tu berkahwin, dan juru foto ni dijemput untuk buat rakaman tentang majlis perkahwinan tu, walaupun bukanlah daripada A to Z semua kan, tapi dia kena tahu juga tentang benda tu. Maksudnya bidang fotojurnalism ni memang luas lah. Secara ringkasnya itulah dia tugas juru foto yang terlibat dalam bidang ni, dia menggunakan gambar tersebut untuk menyampaikan cerita, berita ataupun maklumat dalam bentuk visual lah. Dan visual tu mesti disokong oleh caption ringkas ataupun cerita yang panjang dengan bantuan daripada, sama dia sendiri yang boleh menulis artikel yang panjang, ataupun dengan bantuan, bukan bantuan lah, biasanya dia orang kerjasama lah. Juru foto ambil gambar dan wartawan tulis story, supaya story yang dirakam tu, maksud saya supaya gambar yang dirakam tu tidak disalah arti. Maksudnya orang tengok, orang tahu ni pasal ni, pasal ni. Pasal tu dia kena ada, orang kata dalam news ni dia kena ada 5W dan 1H. 5W ni why, what, when, who, why dengan how lah. Dia kena ada 5. Kalau lengkap 5 elemen ni, maksudnya orang tahu lah maksudnya kejadian tu di mana, siapa yang terlibat, apa yang berlaku, mengapa, kesan dia macam mana, how, bagaimana benda tu boleh berlaku kan. Kalau ada semua tu, lengkap lah gambar tu. Dia tak boleh dibiarkan tergantung macam contoh gambar landscape kan. Kalau gambar landscape fotografer ambil gambar Bajaran Himalaya dengan sunset ataupun sunrise cantik, orang tengok orang tahu dah keindahan Himalaya tu, tak perlu nak tambah-tambah cerita apa lagi kan. Pasal yelah, maklumat apa lagi yang orang nak tahu, kecuali lah berlaku gempa bumi ke, mungkin orang nak tahu pasal ada kemalangan jiwa ke apa kan. Dia maksudnya gambar lain tu dia boleh berdiri dengan sendiri. Tapi kalau gambar yang melibatkan berita ni ataupun fotojurnalism ni, dia nak tak nak memang memerlukan paling tidak pun caption ringkas ataupun artikel yang panjang, supaya orang kata lebih in depth, lebih mendalam lagi lah story tentang satu berita ataupun gambar yang dipublishkan dalam, sama ada dalam surat khabar, majalah, ataupun sekarang ni kebanyakan orang medium online lah kan. So basically fotojurnalism tu itulah dia. Kalau orang tanya fotojurnalism tu apa, itulah dia. Dia dalam ayat yang mudah adalah salah satu cabang fotografi yang menggunakan gambar, biasanya gambar yang dirakam untuk menyampaikan sama ada cerita, berita, maklumat ataupun informasi lah, dengan menggunakan gambar. Dan berita tu, sokongan gambar tu maksudnya boleh dalam caption yang ringkas ataupun dengan artikel yang panjang, bergantung kepada jenis bahan berita yang dia nak sampaikan lah. Kalau dokumentari mungkin panjang benda tu kan. Kalau breaking news mungkin pendek sikit caption dia, pasal benda tu ringkas. Ada setengah kerja ataupun kerja juru foto ni, fotojurnalis ni ataupun fotojurnalism ni, dia boleh buat satu hari ataupun makan masa yang lama. Okay, contoh breaking news ni macam kejadian pesawat MH17 yang ditembak jatuh di Ukraine satu ketika dulu. Dia macam breaking news ni adalah satu benda yang tergempar, yang besar, yang mempunyai news value yang besar lah. Macam contohlah kalau kenderaan
kemalangan di jalan raya yang kenderaan kecil lah, kereta lah, benda tu boleh dikatakan setiap hari berlaku. Kita tak anggap benda tu macam breaking news. Tapi kalau contoh yang pesawat Malaysia Airlines yang ditembak jatuh di Ukraine tu, yang melibatkan ratusan nyawa, itu dia kategorikan sebagai breaking news. Maksudnya jurufoto ataupun wartawan akan diarahkan dengan keadaan segera untuk ke sana, ataupun sama ada buat liputan di sini dengan mencari maklumat-maklumat yang berkaitan dengan kejadian tersebut lah. Dia hanya boleh dilaporkan dalam masa satu hari, maksudnya kejadian tu, pada hari kejadian tu, dan juga ambil masa lah untuk sehingga perkara tu selesai lah kan. Kalau melibatkan dokumentari, mungkin nak ambil gambar daripada mula jalan raya tu dibina, daripada orang pecah tanah sampai lah orang potong rimban kereta lalu. Itu satu dokumentari yang panjang lah, mungkin dia akan pecah-pecahkan benda tu. Secara ringkasnya macam tu lah. Itulah kalau lupa saya nak ceritakan tentang apa tu, gambar yang ni tadi tu lah. Siapa yang merakam gambar ni kan, hampir terlupa pula saya. Tapi nanti tunggu video yang satu lagi. Okey, terima kasih.